Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yun. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe. 92 orang subscriber saya. Oh, terima kasih banyak. Maksudnya adalah orang mengikut dan saya buat ni tak ada lah orang kata sampai tak ada orang tengok kan. Kalau tak ada orang tengok macam sedih juga lah. Okey, jangan buang masa. Hari ini saya nak cerita pula tentang definisi Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Jom kita kenal Al-Quran. Al-Quran ni ialah kalamullah, maksudnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihi salam dan ditulis dalam mushaf, kemudian dipindahkan kepada kita umatnya secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Itu adalah kebiasaannya takrif Al-Quran ataupun definisi Al-Quran yang kita akan selalu jumpa dalam kitab-kitab ulum Quran dan sebagainya. Dan susunan Al-Quran ini terdiri daripada cantuman 28 huruf hijaiyah, alif sampai ya tu lah, yang mana keseluruhan Al-Quran ini mengandungi 323,671 huruf, 77,437 kalimah ataupun perkataan, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 maqra'. Quran itu wahyu, diturunkan. Wahyu ni maksudnya kalau dari segi bahasa ialah tersembunyi, dan tapi kalau dari segi istilahnya ialah wahyu ni menunjukkan bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, so dia ada beberapa cara yang malaikat Jibril turun dan bawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi akan hafal lah Al-Quran tu. Kadang-kadang malaikat akan datang dengan rupa dia yang sebenar, ya? So kadang-kadang malaikat Jibril akan turun menyerupai manusia, dia akan menyerupai manusia. Kadang-kadang Jibril akan turun dalam keadaan yang sembunyi, yang tak nampak, hanya dengar suara dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang dia dengar macam seolah-olah ada bunyi loceng kan, detingan loceng yang wallahu alam macam mana, tapi itulah ya. Tapi kalau ada dalam hadis-hadis ini menceritakan itulah yang seberat-berat yang Nabi nak terima sampai terkeluar peluh dan sebagainya lah. Mungkin bunyi itu agak terlalu, memang kita tak boleh nak tahan. Okey, so banyak cara lah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu itu. Bila sebut pasal Al-Quran ni adalah mukjizat, bermaksud kalau mukjizat ni takrif dia ialah amrun ghariqun lil adah, satu perkara yang berlawanan dengan adat kebiasaan yang pada ketika itu kan. Bukan semua orang pada zaman jahiliah tu untuk mampu nak buat ayat-ayat sastra dan sebagainya. Tapi bila Nabi SAW yang dikenali dengan Nabi yang ummi kan, Nabi ni bukan jenis orang yang kita kata macam Arab pada ketika itu kan, mereka hebat dengan syair dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Nabi bawakan sesuatu yang berbeza. Kemudian antara lainnya juga ialah mukjizat Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa, kerana apa yang disebut dalam Al-Quran itu ternyata terjadi selepas pada tu. Maksudnya melangkaui apa yang kita tahu. Dan dalam Al-Quran itu banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada dalam Al-Quran yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Mutawatir pula bermaksud iaitu riwayat orang ramai yang dijamin tidak berdusta terhadap Rasulullah SAW. Kemudian daripada kumpulan ini diriwayatkan kepada kumpulan lain sampailah kita pada hari ini. Alright, so susunan Al-Quran tadi macam saya habaq kan, banyak. Cuma ada beberapa yang orang tak kurang jelas sikit. Yang pertama ialah berkenaan dengan hizib dan juga maqra'. Apa dia hizib dan apa dia maqra'? Kita faham surah
kita faham juzuk dan kita faham juzuk lah. So yang hizib dan juga maqra' ni kita jarang dengar. Hizib ni maksudnya kumpulan tu, dikumpulkan satu ayat yang lebih kurang sama panjangnya. So ada 60 kumpulan yang panjangnya lebih kurang agak sama, itu dinamakan hizib. Dan kemudiannya ialah maqra'. Maqra' ni pula ialah awal bacaan. Selalu kita akan jumpa dalam Quran awal ada macam bunga-bunga sikit kan. Kalau di sini mungkin kawan-kawan boleh semak dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-123. So di ujung ayat tu ada macam bunga tu, lama bunga. Kemudian bermula ayat 124 dalam surah yang Baqarah, dalam surah Baqarah, surah yang sama, menceritakan cerita yang lain. So maqra' ni biasanya ialah pembahagi ataupun permulaan cerita baru. Dalam ayat yang sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat 123 yang saya sebutkan tadi, cerita pasal Bani Israel dan sebagainya. Bila masuk ayat yang 124, cerita baru pula Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka ada maqra' ataupun awal permulaan kisah tu. Jadi kita ni lebih baik untuk kita start dengan baca, kita berhenti baca dekat situ, dan esok kita nak sambung pula kita baca awal maqra' tu. Sebab selalunya kita biasa kan baca semuka ataupun ikutlah kan, tapi kebiasaan yang macam tu. So boleh-bolehnya kita baca sampai kita jumpa bunga tu, kita stop. So kita start dengan cerita yang baru, macam tu. Alright, setakat tu saja untuk hari ini. Saya sudahi dengan satu hadis Nabi SAW yang Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, faham baca apa semua tu, dan kemudian wa 'allamahu, dia ajak pula apa yang ada dalam Quran itu kepada orang lain pula. Itulah sebaik-baik kita. So guys, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kepada yang like dan subscribe. Kalau kepada yang belum like dan subscribe, bolehlah tekan butang subscribe di bawah ni untuk video yang seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Betulkan kalau saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.